ST10, sembang santai tapi sampai. Sukan C 2023 menjadi detik hitam buat sejarah sukan tanah air Malaysia apabila merekodkan prestasi yang amat mengecewakan, amat menyedihkan, amat mendukicitakan. Dan untuk mengupas isu ini bersama saya dalam podcast Studio 310, saudara Neo Chu Siong, seorang peminat sukan tanah air dan juga merupakan pengarah pembangunan belia Perak FC. Selamat datang Neo. Terima kasih Alif. Duk terus kepada perbincangan topik kita, topik hangat kita pada kali ini. Apa respon awal Neo berhubung prestasi kontingen Malaysia dalam penyertaan Sukan C pada sesi tahun 2023 pada ini? Baiklah, terima kasih kerana menjemput saya lah ke sesi sembang santai ni. Bagi saya, of course lah, sebagai bekas ahli sukan ni, khususnya dalam bidang bola sepak, saya mengikuti rapat perkembangan sukan tanah air, khususnya Tamasya Sukan C kali ni lah. Seperti yang sedia maklum, saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung Tamasya ini. Mungkin tomorrow, esok akan saya rasa SEA Games ni akan melabuhkan tirainya lah. Tetapi kita nampak so far prestasi ataupun pencapaian dari segi pungutan pingat ni masih jauh ke belakang, dan sadly to say, kalau lihat dari segi jumlah pungutan ni, kali ini merupakan antara yang, bukan antara lah, tapi yang paling buruk dalam sejarah Tamasya sukan yang terbesar di rantau Asia Tenggara ini. Kita sedang menduduki tangga ke-7 dan saya tak nampak ada, agak mustahil lah bagi saya tak nampak ada ruang kita boleh perbaiki dengan baki 2 hari, dengan juga jumlah penyertaan kita di peringkat final ni. Saya tak nampak kita boleh memperbaiki pencapaian kita berbanding dengan yang sebelum inilah. Tapi yang kita sasarkan tu 40 kan. Kita sasarkan tu 40 emas. Jadi mungkin tinggi sangat ke tu 40? Saya rasa kalau kita lihat pada jumlah pungutan emas negara-negara lain yang sekarang ni, di mana Vietnam yang sedang mendahului dengan 100 lebih pungutan emas, diikuti rapat oleh Thailand yang dah hampir 100 ini. Saya rasa 40 ni terlalu jauh dah kita ni ketinggalan sebenarnya, dan amat sedih sekali sebenarnya kalau ditanyakan pada saya, kerana kita tidak pernah ranking kita dalam setiap edisi kita tidak pernah menduduki bawah pada top 5 kecuali 2 kali je, iaitu pada 1983 dan 2017, iaitu di tangga ke-6. Tetapi this is the worst. 2017 lain lah, 18 2 kali lah. 2 kali dalam sejarah ni. Sejak daripada 1959 first time kita diperkenalkan Sukan C ni, Malaysia ni always top 5 lah. Especially bukan 2017 tapi 2021 yang last edition lah, di mana selepas COVID kita faham lah, selepas COVID mungkin persediaan ni agak kurang rapi dan sebagainya, tetapi dalam sejarah kita ni we have been always the top 5 dalam Tamasya. Tadi ada cakap mungkin COVID ke, sebab COVID kan jadi punca daripada kita jadi menudung teruk ni dalam sejarah ni. Kita boleh kata dan kita tak boleh nafikan COVID ni menjejaskan orang kata persediaan para atlet, tapi kita harus ingat COVID ni bukan melanda Malaysia saja. COVID ni melanda seluruh dunia, dan negara-negara yang orang kata mengambil bahagian turut mempunyai keadaan yang sama. Ini berkesan jugalah pada COVID, bukan Malaysia je. So bagi saya it's more on our preparation. Saya rasa mungkin mereka yang di dalam persatuan-persatuan ataupun KBS ni lebih arif lah. Tetapi sebagai peminat sukan, sebagai seorang ahli sukan juga, saya rasa ini perlu diambil perhatian. Kerajaan perlu mengambil perhatian serius untuk meningkatkan semula. Kerana ini bukan sahaja melibatkan sukan tetapi imej negara.
imej negara di persada antarabangsa. Kita sering sembang pasal sukan, tetapi kita lupa dan mungkin ramai yang tidak sedar apa impak dia kepada negara dalam acara sukan ini. Walaupun mungkin orang hanya nampak dari aspek sukan, kesukanan ni, tetapi sebenarnya penyertaan sesebuah negara dalam tamasya sukan antarabangsa ni memberikan satu impak yang besar. Sebab tu dulu kalau kita lihat kenapa Malaysia aktif dalam penganjuran sukan berperingkat ataupun peringkat antarabangsa ini ataupun regional, sebab dia boleh menaikkan imej negara. Kalau kita lihat kuasa-kuasa besar dunia ni, mereka juga menguasai bidang sukan. Contohnya dalam Olimpik, siapa yang sentiasa berada di hadapan? US, China. Kuasa besar kan. Kuasa besar. Dan juga di peringkat Asia, siapa yang sentiasa mendahului? China, Jepun, Korea. So di peringkat rantau kita pula Asia Tenggara ini sekarang kita nampak pembangunan Vietnam ni bukan sahaja di peringkat, bukan sahaja dari segi ekonomi, bukan sahaja dari segi infrastruktur, tetapi bidang sukan mereka juga meningkat dengan mendadak. Jika dibandingkan kepada prestasi mereka 5 hingga 10 tahun lepas, Vietnam is nowhere near our level. Tapi lihat pada tamasya kali ini, mereka jauh mendahului bukan sahaja kita, tetapi negara-negara lain. Dan itu menjadikan mereka sebuah kuasa besar di rantau kita, dan kita harusnya mengambil perhatian sebab ini juga melibatkan imej dan kedudukan Malaysia di rantau kita. Saya harap kita melalui sukan juga kita dapat meningkatkan bukan sahaja imej tapi juga kuasa ataupun kedudukan kita di peringkat rantau supaya kita kembali disegani dan dihormati. Sukan sebagai profession ataupun kerjaya yang sepatutnya menjadi peluang yang cerah kepada generasi muda di Malaysia. Jadi apa respon Saudara Neo? Itu bagi saya melibatkan aspek pembangunan. Bagi saya pembangunan bukan sahaja di peringkat, maksud pembangunan ni bukan sahaja dari segi talent dan sebagainya, tapi pembangunan maksudnya future. Dia orang punya prospek sebagai atlet ni, sejauh mana mereka boleh pergi. Sepatutnya kita mempunyai satu road map untuk mereka, untuk menarik minat bakat-bakat muda ni supaya berusaha dan orang kata ada motivasi untuk membawa bukan sahaja imej dan juga nama baik negara, tetapi juga dari segi career mereka, career path selepas dia orang punya career sukan lah. Maksudnya kita mempunyai satu platform untuk mereka teruskan kelangsungan hidup mereka. Tak nak pula kita lihat seperti mana sering kita dapat tengok dalam news, di mana bekas-bekas atlet kita perlukan bantuan kebajikan, tidak terjaga, dan ini sedikit sebanyak boleh menjejaskan keyakinan anak-anak muda. Kadang-kadang bila sukan ni dia lebih kepada daripada soal fizikal kan. Bila sampai masa ada waktu ketikanya, mungkin dia bersara, dan tu yang kata tadi masih perlukan bantuan ataupun merempat kan. Jadi itulah antara kita kena teliti balik yang pembangunan tu menyeluruh lah ya. Menyeluruh sebab kita dapat lihat di negara-negara lain atlet mereka diberi jaminan, bukan sahaja jaminan dari segi masa-masa mereka peak dalam semasa kerjaya mereka, tetapi selepas itu mereka diberi jaminan kerja, bukan saja dalam bidang jurulatih. Kepada mereka yang excel tu, mereka of course lah dia akan diserap untuk membimbing generasi muda, tetapi mereka juga mempunyai career path yang lain, seperti pengacara sukan, pengkritik sukan dan sebagainya. Sebenarnya luas bidang ni, tetapi di negara kita nampak masih sangat limited lah. Bagi saya terhad peluang mereka dan pendedahan mereka terhadap kejaya selepas kerjaya sukan mereka. Maka ini bagi saya tanggungjawab kerajaan juga untuk memberi hala tuju ataupun roadmap kepada mereka. Okey, berbalik kepada topik perbincangan kita pada kali ini, iaitu mengenai Sukan SEA 2023. Jika diikutkan sejarah, Malaysia adalah juara pada tahun 2017. Jadi apakah sebabkan kita menjadi tuan rumah, kita menjadi juara, ataupun ada faktor-faktor lain yang menurut pendapat Neo?
Pastinya setiap kali adanya tamasya sukan ni, tuan rumah mempunyai advantage lah tetapi itu bukan satu laluan secara automatik untuk berada di atas Kita lihat Cambodia walaupun ada yang pertikai kan banyak pingat emas yang mereka menangi, tetapi mereka tetap ketinggalan di berbanding dengan Vietnam, Thailand, Indonesia dan sebagainya. Bagi saya mungkin dari segi persediaan sebelum ini mungkin KBS ataupun MOM dan juga MSN mempunyai ruang ataupun persediaan yang lebih baik. Ini bagi saya it goes back to leadership di mana mungkin apa yang saya lihat melalui pemerhatian saya sebagai peminat sukan ni, we are lack of leadership sekarang. Ini bukan untuk condemn, tetapi ini adalah pandangan secara peribadi saya dan perlu diperbaiki segera. Leadership ni, kepimpinan ni bukan tuju kepada seseorang individu sahaja dia melibatkan kepimpinan secara menyeluruh, baik dari peringkat menteri sehinggalah ke atlet itu sendiri. Setiap orang mempunyai peranan, termasuk persatuan-persatuan untuk memberikan leadership dan juga persediaan yang rapi. Sebab tamasya sukan ni kita tahu kalender dia, setiap tahun kita akan menyertai pelbagai kejohanan, baik bermula dari sukan C, sukan Asia, sukan Commonwealth dan sukan Olimpik. So benda ni sebenarnya kita roadmap ni perlu disediakan lebih awal supaya atlet kita ni dapat bersedia bersaing, mendapat confidence di peringkat rantau, di peringkat yang lebih bawah sehinggalah ke atas. Ini juga untuk menjawab di mana ada orang menyatakan kali ini kita menghantar atlet yang muda untuk memberi pendedahan. Itu bezanya mentaliti kita dengan negara-negara kuasa besar dalam bidang sukan ini. Mereka menghantar atlet muda untuk bersaing, untuk memenangi pingat sebelum mereka ke tamasya yang lebih besar. Kita hanya untuk memberi saingan ataupun memberi pendedahan. Itu beza bagi saya. Kita setiap negara pun hantar atlet muda kebanyakannya kan, dalam tamasya regional ataupun sukan C seperti ini kan. Tetapi bagaimana mentaliti dan persediaan atlet kita ni, bagaimana persediaan ataupun para pegawai sukan kita untuk menyediakan para atlet kita dari segi psikologi, not only physical tapi dari segi mental. Adakah mereka sedia? Adakah mereka pergi hanya menjadi pelengkap kejohanan ataupun untuk bersaing? Ini persoalan dan perbezaan lah bagi saya. Kita patutnya pergi bersaing untuk menjadi johan atau menang pingat yang terbaik untuk negara. Tetapi kalau kita pergi hanya melengkapi jadual dan mendapatkan pendedahan, maka expectation tu definitely lower and performance tu akan jadi lebih rendah lah. Ya, sebelum kita mengulas lanjut, saya memohon kepada para pendengar, para penonton podcast ST10 untuk like dan juga share, follow, subscribe podcast ST10. ST10, sembang santai tapi sampai. Ya, kembali bersama podcast ST10, sembang santai tapi sampai. Dan bersama saya, saudara Neo Chu Siong, pengarah pembangunan belia Perak FC dan juga peminat sukan tanah air. Dan tadi kita ada membincangkan mengenai prestasi Malaysia pada sukan C tahun 2017. Dan untuk 2023 ni, sukan C di Kemboja, kita penyertaan Malaysia, kontingen Malaysia adalah seramai 676 atlet, di mana 56.33% adalah atlet di bawah umur 23 tahun dan 65% merupakan atlet yang menyertai sukan C ini penampilan kali pertama, first time tu. Jadi apa respon Neo untuk mengupas isu penyertaan atlet muda ini dalam penyertaan sukan antarabangsa ataupun sukan C pada kali ini? Saya rasa ini satu usaha yang baik tapi macam yang saya katakan, penglibatan atlet muda ini
ekspektasinya adalah apa? Adakah untuk pelengkap kejohanan maupun untuk mencabar pingat emas dan sebagainya. Kalau atlet muda kita yang dihantar hanya untuk menjadi pelengkap, maka pastinya kita dapat melihatlah hasilnya adalah hanya untuk pergi mendapatkan pendedahan dan tidak membawa cabaran secara serius. Jika dibandingkan kepada negara-negara lain, kita dapat lihat atlet yang mereka hantar semuanya pun muda di Tamasya Sukan C ni, sebab itulah tujuan sebenarnya. Sukan ini dianjurkan sebagai satu platform persediaan ke Tamasya Sukan yang di peringkat yang lebih tinggi. So setiap negara akan menghantar atlet muda mereka untuk melihat prestasi mereka sebelum mereka membuat persediaan seterusnya. Yalah, di Tamasya yang tinggi. Macam kita punya atlet pun memang bagus kan, bersemangat, ada kesungguhan tu, tapi persediaan tu lah mungkin perlu ditambah baik lah dia. Persediaan dan juga bagi saya dari segi persediaan ni bukan sahaja dari segi fizikal lah, saya bukan sahaja berapa kejohanan yang mereka dah lalui sebelum mewakili Malaysia ke Tamasya Sukan C, tetapi dari segi mentalitinya. Adakah mereka cukup bersedia untuk membawa cabaran negara di Tamasya Sukan C? Itu satu aspek yang sangat penting dari segi persediaan mentaliti ni, kerana kalau kita lihat pada negara-negara besar, kuasa-kuasa besar ni, atlet mereka ni cukup patriotik. Saya tidak mengatakan atlet kita tidak patriotik, tetapi mereka disalurkan injection of this nationalism, semangat berjuang untuk negara, semangat jihad ni kan, kesukanan dan melalui sukan ni sangat tinggi. Mereka mempunyai pelbagai fasa latihan, baik mentality maupun fizikal. Mereka akan melalui setiap secara terperinci. Maka untuk persediaan kita, atlet-atlet muda kita, agak penting sebenarnya diberikan pendedahan dan juga betapa pentingnya tanggungjawab mereka untuk membawa cabaran, kerana ini melibatkan imej negara. Kan besar tu kan. Sebab kita nak jadi kuasa besar, bukan sahaja di Asia, tetapi di rantau Asia Tenggara. Tetapi kita mempunyai cita-cita nak bawa Malaysia ni, Asian Tigers ni, kembali ke landasan yang betul. Sebab kan? Dia nak cakap tu tak mustahil tu, bukannya tak mustahil kan. Kita ada sejarah. Kita pernah rekod tertinggi dalam sukan kan, badminton, bola sepak pun kan. Bola sepak kita melahirkan banyak atletik, orang kata olahraga, jago olahraga. Dan semua ni bagi saya mustahil. Bukannya tidak pernah dikecapi oleh Malaysia, bukan tidak pernah dilakukan oleh atlet kita, tapi apa sebenarnya? Saya bertanya, bagaimana persediaan mentaliti dari segi mentaliti atlet kita ni? Bagaimana persediaan para pegawai kita yang membawa atlet kita ke Tamasya ini? Ada orang, ini bukan saya, ada orang mempertikaikan ini semua nak pergi makan angin. Ada juga yang orang cakap suara-suara sumbang. Tetapi mereka perlu membuktikan bahawa itu tidak benar. Kesungguhan mereka. Tetapi kesungguhan ni dilihat melalui prestasi. Melihat dari segi jumlah pungutan ni, bukan, kita tak boleh nak nafikan pandangan rakyat ataupun umum. Apabila kita mempunyai sebilangan besar pegawai yang hadir bersama kontingen kita ke Tamasya luar negara, tetapi hasilnya apa? Mereka juga bertanggungjawab. Bukan sahaja pergi membawa atlet, tetapi menjaga atlet, memberi persediaan, memberi motivasi dan sebagainya. Ini sangat penting semasa Tamasya Sukan. Dan sebelum tu lagi pun penting, para pegawai sukan kita ni, bagaimana mereka merencanakan setiap persediaan itu. Sangat penting. Ini melibatkan bagi saya perancangan dan pengurusan yang sangat rapi. Kalau kita tak bersedia, itulah kesannya. Kesannya kita sekadar melepaskan batu atas tangga. And so itu dapat dilihat. Dan saya harap KBS akan melakukan postmortem lah. Dan postmortem ni harus sepatutnya lebih terbuka lah
Jangan pula nanti ada persatuan yang memberi komen yang tidak menyebelahi mereka, tetapi lepas tu mungkin di sideline ataupun dianggap anti-establishment dan sebagainya. Kita patut lebih terbuka dan menyeluruh lah. menyeluruh kan. KBS, MSN dan semua persatuan ni patut lebih terbuka untuk menerima pandangan bukan sahaja orang ramai tetapi pakar-pakar dalam bidang sukan tertentu ini. Setiap saya yakin kita mempunyai ramai legenda dalam bidang sukan tertentu. Tetapi adakah kita menghargai pandangan mereka? Adakah kita mengambil serius pandangan mereka, dan adakah kita menuju ke arah pembangunan sukan yang betul? Itu bagi saya tanggungjawab KBS sebagai sebuah kementerian yang bertanggungjawab ke atas bidang sukan negara kita. Yang saya agak tertarik dalam pandangan Saudara Neo tadi yang menyentuh mengenai pegawai ya. Kita tak mengerin jari kepada semua pegawai, tapi macam Neo cakap, pandangan rakyat tu, persepsi rakyat tu kita kena tangani dengan baik lah. Kalau ada contohnya kritikan, contohnya pegawai ni pergi makan angin je, pergi makan gaji buta je, tapi kita kena tunjukkan lah, buktikan kesungguhan kita tu untuk bersama menaikkan imej sukan negara ni. Betul. Saya sebagai bekas penjawab, saya amat faham kan. Dan bagi saya, kita nak menafikan pandangan persepsi rakyat ni, saya rasa tidak perlu. Dan apa yang kita perlu lakukan adalah melalui pencapaian. Tunjukkan hasil dia. Hasil kan? tu. Dia. Dan rakyat automatik akan orang kata senyap sekiranya kita mempunyai pencapaian yang membanggakan. Pastinya kita bukan kata setiap pertandingan tu pasti kita menang emas, tidak. Tetapi kita harus mempunyai semangat juang yang tinggi, yang lebih tinggi, dan cuba untuk menang. Kita dapat lihat Tamasya Sukan SEA kali ini. Sukan hoki, sukan badminton, prestasi mereka agak diragui. Kerana contohnya hoki, kita dianggap kuasa besar, top ranking kita. Makanan kita tu kan. Ranking top 10 dalam dunia. Tetapi kita boleh kalah kepada Indonesia. Yang jarang sekali muncul dalam arena hoki antarabangsa yang diperbincangkan tu kan, macam mana boleh jadi macam tu kan. Overconfident ke ataupun lain faktor ke. Bola sepak, sukan yang paling digemari rakyat Malaysia. Kita tidak mampu melepasi peringkat kumpulan pun. Walaupun begitu ramai star, superstar dan sebagainya, bakat-bakat muda. Kenapa? Kan sama juga badminton. Kita kalah kepada Filipina yang semua orang terkejut dan tak boleh terima. There must be something wrong with our preparation. Bukan untuk menunjuk jari, tetapi inilah realiti yang perlu kita lihat dan imbas kembali di mana silapnya. Dan kita tak nak benda ni berulang, kerana kita ada tamasya-tamasya yang lagi besar dan lebih penting lagi di masa akan datang. Maka KBS dan MSN serta persatuan-persatuan sukan ini perlu duduk sekali, berbincang secara ikhlas untuk mencari mana yang tidak betul tu. Lebih sifat terbuka lah. Jangan kita cakap sikit yang kurang sedap dianggap sebagai personal. Kan? Saya ingat lagi itu tak matang lah tu. Itu bagi saya tidak matang. Kerana apa objektif kita? Objektif kita adalah membawa cabaran dan nama baik Malaysia di persada antarabangsa. Berapa kerap kita dapat bertanding dengan negara-negara jiran kita di peringkat rantau ini. Hanya melalui tamasya ataupun pertandingan tertentu sahaja yang boleh mengumpulkan semua negara dan menguji kekuatan masing-masing. Kita kena ambil peluang ini untuk membuktikan kekuatan kita. Tetapi kita kalau kita berada di bawah dan hanya di atas Brunei, Laos, Timor Leste, itu menampakkan kekuatan kita sekarang. Level kita sekarang. Dulu kita top 5. Dan sekarang not even 5. Kan? Singapura, Filipina di atas kita lagi sekarang. So ini adalah bagi saya satu keadaan yang kita perlu lihat secara serius. Kerana ini membabitkan
image dan nama baik Malaysia ini. Dan kita perlu bangga dengan kita kritik ni bukan untuk orang kata mencari kesalahan, tetapi kita nak negara kita berada di tahap yang lebih baik, selaras dengan usaha kerajaan Malaysia Madani ini. Kita bukan sahaja nak menjaga kemaslahatan rakyat di negara kita, tapi membangunkan negara kita semula ke tahap yang lebih kita boleh banggakan bersama. Nio, kita kembali selepas ini. ST10, sembang santai tapi sampai. Seramai 676 orang atlet Malaysia menyertai Sukan C 2023, di mana 56.33% atlet di bawah umur 23 tahun dan 65% adalah kali pertama menyertai Sukan C. Dan apa respon Nio mengenai penyertaan atlet-atlet muda kita ni? Saya rasa ini satu usaha yang baik, ya. Tapi macam yang saya katakan, penglibatan atlet muda ini, ekspektasinya adalah apa? Adakah untuk pelengkap kejohanan maupun untuk mencabar pingat emas dan sebagainya. Kalau atlet muda kita yang dihantar hanya untuk menjadi pelengkap, maka pastinya kita dapat melihatlah hasilnya adalah hanya untuk pergi mendapatkan pendedahan dan tidak membawa cabaran secara serius. Jika dibandingkan kepada negara-negara lain, kita dapat lihat atlet yang mereka hantar semuanya pun muda di Tamasya Sukan C ini, sebab itulah tujuan sebenarnya. Sukan ini dianjurkan sebagai satu platform persediaan ke Tamasya Sukan yang di peringkat yang lebih tinggi. So setiap negara akan menghantar atlet muda mereka untuk melihat prestasi mereka sebelum mereka membuat persediaan seterusnya. Yalah, di Tamasya yang tinggi. Macam kita punya atlet pun bagus, memang bagus kan, bersemangat, ada kesungguhan tu, tapi persediaan tu lah mungkin perlu ditambah baik lah dia. Persediaan, dan juga bagi saya dari segi persediaan ni bukan sahaja dari segi fizikal lah, saya bukan sahaja berapa kejohanan yang mereka dah lalui sebelum mewakili Malaysia ke Tamasya Sukan C, tetapi dari segi mentalitinya. Adakah mereka cukup bersedia untuk membawa cabaran negara di Tamasya Sukan C? Itu satu aspek yang sangat penting dari segi persediaan mentaliti ini, kerana kalau kita lihat pada negara-negara besar, kuasa-kuasa besar ni, atlet mereka ni cukup patriotik. Saya tidak mengatakan atlet kita tidak patriotik, tetapi mereka disalurkan injection of this nationalism, semangat berjuang untuk negara, semangat jihad ni kan, kesukanan dan melalui sukan ni sangat tinggi, ya. Mereka mempunyai pelbagai fasa latihan, baik mentality maupun fizikal, mereka akan melalui setiap secara terperinci. Maka untuk persediaan kita, atlet-atlet muda kita, agak penting sebenarnya diberikan pendedahan dan juga betapa pentingnya tanggungjawab mereka untuk membawa cabaran, kerana ini melibatkan imej negara. Kan besar tu kan. Ya, sebab kita nak jadi kuasa besar, bukan sahaja di Asia, tetapi di rantau Asia Tenggara. Tetapi kita mempunyai cita-cita nak bawa Malaysia ni, Asian Tigers ni, kembali ke landasan yang betul. Sebab kan? Dia nak cakap tu tak mustahil tu, bukannya tak mustahil kan. Kita ada sejarah. Kita pernah rekod tertinggi dalam sukan kan, badminton, bola sepak pun kan. Bola sepak kita melahirkan banyak atletik, orang kata olahraga, jago olahraga. Dan semua ni bagi saya mustahil. Bukannya tidak pernah dikecapi oleh Malaysia, bukan tidak pernah dilakukan oleh atlet kita, tapi apa sebenarnya? Saya bertanya, bagaimana persediaan mentaliti dari segi mentaliti atlet kita ni? Bagaimana persediaan para pegawai kita yang membawa atlet kita ke Tamasya ini? Ada orang, ini bukan saya, ada orang mempertikaikan ini semua nak pergi makan angin. Ada juga yang orang cakap suara-suara sumbang. Tetapi mereka perlu membuktikan bahawa
itu tidak benar. Kesungguhan Mereka, ditunjukkan. tetapi kesungguhan ni dilihat melalui prestasi. Melihat dari segi jumlah pungutan ni, bukan, kita tak boleh nak nafikan pandangan rakyat ataupun umum, ya. Apabila kita mempunyai sebilangan besar pegawai yang hadir bersama kontinjen kita ke tamasya luar negara, tetapi hasilnya apa? Mereka juga bertanggungjawab, bukan sahaja pergi membawa atlet, tetapi menjaga atlet, memberi persediaan, memberi motivasi dan sebagainya. Ini sangat penting semasa tamasya sukan. Dan sebelum tu lagi pun penting, para pegawai sukan kita ni, bagaimana mereka merencanakan setiap persediaan itu. Sangat penting. Ini melibatkan, bagi saya, perancangan dan pengurusan yang sangat rapi. Kalau kita tak bersedia, itulah kesannya. Kesannya kita sekadar melepaskan batuk di atas tangga. And so itu dapat dilihat. Dan saya harap KBS akan melakukan postmortem lah. Dan postmortem ni harus sepatutnya lebih terbuka lah. Jangan pula nanti ada persatuan yang memberi komen yang tidak menyebelahi mereka, tetapi lepas tu mungkin di sideline ataupun dianggap anti-establishment dan sebagainya. Kita patut lebih terbuka dan menyeluruh lah. Menyeluruh kan. KBS, MSN dan semua persatuan ni patut lebih terbuka untuk menerima pandangan bukan sahaja orang ramai, tetapi pakar-pakar dalam bidang sukan tertentu ini. Saya yakin kita mempunyai ramai legenda dalam bidang sukan tertentu, tetapi adakah kita menghargai pandangan mereka? Adakah kita mengambil serius pandangan mereka? Dan adakah kita menuju ke arah pembangunan sukan yang betul? Itu bagi saya tanggungjawab KBS sebagai sebuah kementerian yang bertanggungjawab ke atas bidang sukan negara kita. Yang saya agak tertarik lah dalam pandangan Saudara Neo tadi yang menyentuh mengenai pegawai ya. Kita tak memberi jari kepada semua pegawai, tapi macam Neo cakap, pandangan rakyat tu, persepsi rakyat tu kita kena tangani dengan baik lah. Kalau ada contohnya kritikan, contohnya pegawai ni pergi makan angin je, pergi makan gaji buta je, tapi kita kena tunjukkan lah, buktikan kesungguhan kita tu untuk bersama menaikkan imej sukan negara ni. Betul. Saya sebagai bekas penjawab, saya amat faham kan. Dan bagi saya, kita nak menafikan pandangan persepsi rakyat ni, saya rasa tidak perlu. Dan apa yang kita perlu lakukan adalah melalui pencapaian. Tunjukkan hasil dia. Hasil kan? Dia. Dan rakyat automatik akan orang kata senyap sekiranya kita mempunyai pencapaian yang membanggakan. Pastinya kita bukan kata setiap pertandingan tu pasti kita menang emas, tidak. Tetapi kita harus mempunyai semangat juang yang tinggi, yang lebih tinggi, dan cuba untuk menang. Kita dapat lihat tamasya sukan si kali ni. Sukan hoki, sukan badminton, prestasi mereka agak diragui. Kerana contohnya hoki, kita dianggap kuasa besar, top ranking kita. Makanan kita tu ranking top 10 dalam dunia. Tetapi kita boleh kalah kepada Indonesia yang jarang sekali muncul dalam arena hoki antarabangsa yang diperbincangkan tu kan, macam mana boleh jadi macam tu kan? Overconfident ke ataupun lain faktor ke? Bola sepak, sukan yang paling digemari rakyat Malaysia. Kita tidak mampu melepasi peringkat kumpulan pun. Walaupun begitu ramai star, superstar dan sebagainya, bakat-bakat muda. Kenapa? Kan sama juga badminton. Kita kalah kepada Filipina yang semua orang terkejut dan tak boleh terima. There must be something wrong with our preparation. Bukan untuk menunjuk jari, tetapi inilah realiti yang perlu kita lihat dan imbas kembali di mana silapnya. Dan kita tak nak benda ni berulang. Kerana kita ada tamasya-tamasya yang lagi besar dan lebih penting lagi di masa akan datang. Maka KBS dan MSN serta persatuan-persatuan sukan ini perlu duduk sekali, berbincang secara ikhlas untuk mencari mana yang tidak betul tu, lebih sifat terbuka lah. Jangan kita cakap sikit yang kurang sedap,
dianggap sebagai personal. Kan? Saya ingat lagi Itu tak matang lah tu. itu bagi saya tidak matang kerana apa objektif kita? Objektif kita adalah membawa cabaran dan nama baik Malaysia di persada antarabangsa. Berapa kerap kita dapat bertanding dengan negara-negara jiran kita di peringkat rantau ini? Hanya melalui tamasya ataupun pertandingan tertentu sahaja yang boleh mengumpulkan semua negara dan menguji kekuatan masing-masing. Kita kena ambil peluang ini untuk membuktikan kekuatan kita. Tetapi kita kalau kita berada di bawah dan hanya di atas Brunei, Laos, Timor Leste, itu menampakkan kekuatan kita sekarang. Yalah, level kita. Level kita sekarang. Dulu kita top 5. Dan sekarang not even 5. Kan? Singapura, Filipina di atas kita lagi sekarang. So ini adalah bagi saya satu keadaan yang kita perlu lihat secara serius. Kerana ini membabitkan imej dan nama baik Malaysia ini. Dan kita perlu bangga dengan kita kritik ni bukan untuk orang kata mencari kesalahan, tetapi kita nak negara kita berada di tahap yang lebih baik. Selaras dengan usaha kerajaan Malaysia Madani ini. Kita bukan sahaja nak menjaga kemaslahatan rakyat di negara kita, tapi membangunkan negara kita semula ke tahap yang lebih kita boleh banggakan bersama. So, Neo, apa pandangan ataupun cadangan untuk menambah baik industri sukan? Bukan saja untuk sukan C, tapi untuk sukan secara keseluruhannya. Saya rasa kita tak pernah ketandusan bakat-bakat muda. Tapi kita dapat lihat kenapa ada atlet kita yang mempunyai pencapaian ataupun peningkatan yang konsisten banding ada yang tak konsisten. Bagi saya ini semua melibatkan aspek orang kata perancangan ataupun latihan mereka. Kita lebih pentingkan, pandangan peribadi saya, kita di Malaysia ni lebih pentingkan kepada pembangunan infrastruktur. Lebih daripada itu lah. Kita ada semua taraf antarabangsa world class, tetapi kita banyak bajet kita yang beratus bilion ni kita hantar, kita spend ni on apa? Infrastruktur tidak membawa kemajuan tanpa ada bakat yang diasah. Bagi saya inilah masanya KBS melihat kembali bajet yang kita ada ni, bagaimana kita gunakan. Adakah untuk membina lebih banyak dewan? Adakah dengan membina lebih banyak stadium? Adakah dengan menukar rumput? Mampu membantu meningkatkan tahap prestasi atlet kita? Tidak. Mereka perlukan modul latihan yang lebih teliti, lebih terancang dan lebih orang kata boleh optimiskan talent mereka. Itu up to date kan dia perkembangan tu. Sekarang dunia sekarang is about science sports, science sukan. So dalam setiap sukan ni mempunyai pembangunan program dia tersendiri. Kita jangan melihat kepada alat sahaja. Kita kena appreciate our talent, atlet kita. Bagaimana kita nak optimize performance mereka dengan menghantarkan mereka ke pusat-pusat latihan tertentu. Tak semestinya kita kena pergi UK, US, Australia. Tak. Kita melihat pada sukan. Contohnya, di rantau kita, bidang tinju, martial art, di negara mana yang lebih maju? Kita pergi ke situ. Kan? Di bidang bola tampar contohnya. Di mana negara yang lebih maju? Dalam bidang bola keranjang, negara mana yang lebih maju? Kita pergi. Dan bagi saya, tidak melibatkan bajet yang besar. Kalau kita betul-betul merancang dan menggunakan bajet yang ada. Daripada kita membina kompleks yang pelbagai dan akhirnya tak guna dan tak pakai pun. I think semua orang setuju kalau kita lihat betapa banyaknya dewan-dewan yang kita bina tu. At the end, hanya untuk melengkapi kehendak dan bukannya untuk melengkapi potensi atlet kita untuk capai objektif sebenar tu kan. Yes. Dan mereka ada konflik, terpaksa mengadakan latihan atas duit sendiri di luar negara kerana nak menjaga prestasi mereka. Kenapa kita tidak boleh melihat
ke arah situ. Kenapa ada atlet kita, keluarga kena tanggung sendiri, ada syarikat swasta kena tanggung sendiri. Of course, benda ni perlu dikaji dengan teliti. Di mana silapnya. Barulah kita boleh right on the spot. Yang teringat yang ada satu kes tu yang belajar dekat mana, dekat Terengganu ke mana, boxing tu kan, daripada luar negara kan. Yes. Training dekat sini. Pelari kita gold medal 400 meter baru-baru ni. Dia terpaksa melatih di Amerika Syarikat. Guna dana sendiri. Yes. Azizul Hasni Awang terpaksa berlatih duit sendiri di luar negara. Untuk permulaan tu kan. Yes. Inilah nasib atlet-atlet kita. Bila dah berjaya barulah baru masing-masing nak diangkat. Dan Hmm. satu dasar lagi yang saya tidak berapa setuju ni. You kena tunjukkan prestasi di peringkat antarabangsa dulu, baru KBS boleh memberi dana pembiayaan. Mereka membawa nama baik negara. Mereka nak bersaing, nak bermula tu yang susahnya. Dan patutnya kita membantu mereka. Kan bukannya dah berjaya baru kita masuk tangkap gambar. Kita nak claim kredit. Bagi saya itu claim kredit lah. Kan? Kenapa kita tak bimbing dari awal? Kan? Kita buat dari awal supaya mereka mempunyai platform. Itu tanggungjawab kerajaan bagi saya. Untuk memudahkan pembangunan itu. Pembangunan ni bukan dari segi infrastruktur, saya ulang. Tetapi dari segi talent mereka, prestasi mereka. Kan? Kalau kita nampak, seorang tu tak berapa serius dalam tu, dan kita lihatlah. Tetapi ada atlet kita yang begitu serius. Sama juga yang menyumbangkan emas dalam Tamasya Sukan kali ini, sukan snooker. Kita dapat lihat dalam laporan sebelum ni, mereka terpaksa setiap kali ada je Tamasya Sukan, mereka terpaksa pergi minta duit sumbangan daripada orang lain, syarikat. Sedangkan mereka ni bawa nama Malaysia. Padahal setiap kali mereka bertanding sentiasa membawa pulang pingat kepada Malaysia. Tetapi dari segi nak mendapatkan dana itu susah dan kurang mendapat perhatian. Ini bagi saya kerajaan patut, KBS khususnya, patut melihat dan mengkaji semula aspek dari segi pembiayaan dan dana itu, bagaimana kita nak optimiskan untuk mendapat maksimum outcomes. Itu penting. Bukan sahaja dilihat dari segi betapa canggihnya stadium itu, tetapi dari segi prestasi atlet itu. Bagaimana program yang dibuat tu membantu menaikkan prestasi. Itu bagi saya lebih penting. Okey Nio, apa Nio punya kata-kata akhir ataupun last word? Saya rasa it's timely lah. Dengan kerajaan perpaduan, kerajaan baru ini, saya harap kita dapat bekerjasama dengan lebih utuh lagi, lebih ikhlas dalam membantu naikkan prestasi sukan negara ni dalam semua bidang sukan, kerana ini membawa nama baik dan imej Malaysia. Dan bagi saya sukan ni bukan satu industri yang membazirkan. Kalau kita tahu bagaimana nak utilize, sukan ni boleh membawa dan menjana ekonomi negara. Kenapa dulu kita bina Sepang, kenapa kita ada Litur di Langkawi, kenapa dulu kita buat sukan Commonwealth. Sebenarnya ini dapat membantu menjana ekonomi negara. Inilah pentingnya bagi saya, sekiranya kerajaan Madani, Malaysia Madani mahu menaikkan semula ekonomi. Sekiranya kita lihat pada hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri nak menaikkan semula imej kedudukan negara, bagi saya sukan juga merupakan satu bidang yang perlu diberi perhatian, supaya kita dapat mengukuhkan kedudukan kita bukan sahaja di rantau Asia Tenggara, tetapi di Asia, dan juga peringkat yang lebih tinggi melalui sukan. Dan juga sukan, yang saya nak tekankan, sukan boleh membantu menjana ekonomi. Kerajaan sepatutnya memberi insentif kepada syarikat-syarikat supaya mereka dapat membuat atau memberi tajaan kepada atlet kita. Kita perlu ada blueprint untuk syarikat-syarikat ini, bagaimana membantu mereka menjana lebih banyak pendapatan melalui kerjasama public-private partnership. Dari segi tajaan sukan, dari segi penganjuran Tamasya Sukan Antarabangsa, bagaimana kita perlukan aktiviti-aktiviti yang besar untuk menjana ekonomi kita. So saya rasa dan saya berharap
KBS dapat melihat semula lah. Bagi saya tak susah pun. Kita one step at a time, kita mulakan balik, strategize kita punya dasar ataupun hala tuju sukan kita. Kita ada masa. Satu sekali kegagalan tidak bererti kita akan gagal selamanya. So bagi saya, maybe it's timely untuk kerajaan baru ni untuk merancang hala tuju dasar sukan kita. Ya, terima kasih Neo kerana sudi bersama kami di podcast ST10. Dan untuk para pendengar, teruskan mengikuti kami untuk episod yang akan datang. Ingat, ST10, sembang santai tapi sampai. ST10, sembang santai tapi sampai.